berkumpul antara satu sama lain. Kerana duduk dalam keadaan bercerai-berai itu boleh membawa kepada gangguan syaitan, dan perbuatan itu sendiri adalah amat digemari oleh syaitan. Ia memberi maksud. Jadi kalau zaman dahulu Nabi SAW dia bermusafir, pada waktu malam mereka sampai ke satu tempat, maka Nabi tak benar, Nabi minta semua sahabat berkumpul dekat-dekat. Kerana tempat ini tidak diketahui, tempat ini tidak maklum, tempat ini dia macam-macam boleh berlaku. Maka bila duduk berkumpul setempat, menyebabkan boleh tolong-menolong antara satu sama lain, dan syaitan pun tak boleh ganggu kita. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita adab yang cukup baik dan cukup mulia, supaya kita tidak terdedah dengan gangguan syaitan atau sifat-sifat syaitan yang mungkin ada dalam jiwa kita bila kita bermusafir. Jadi dengan kata lain, bila kita bermusafir, biarlah kita berada di setempat. Jangan kita bercerai-berai daripada tempat yang sepatutnya kita duduk. Sama ada orang yang berkemah misalnya. Kalau orang berkemah pun dia ajar begitu, sampai setempat dah bina kemah, tak boleh bina kemah jauh-jauh, biar dekat-dekat. Kerana ini lebih memberi kekuatan, ini lebih membantu dan boleh menolong antara satu sama lain, dan boleh mendekatkan jiwa dan hati kita. Itu orang berkemah. Kalau orang musafir pun sama, bila dia berhenti setempat, biar duduk dekat-dekat. Jangan seorang duduk sana, duduk sini, barangkali seorang kena dilarikan hantu ke, larikan syaitan, hilang atau sebagainya. Maka ini adab bermusafir bila kita berada di tempat tersebut pada waktu malam, ataupun berada di tempat yang asing yang kita tak tahu. Kata ulama berkait dengan hadis ini, karahiyatu infirad fil manzil fi safar, makruh kita bersendirian, tinggal atau menetap bila kita bermusafir. Bila kita bermusafir, kerana bercerai-berai itu boleh mendatangkan rasa kesepian dan mendatangkan rasa asing antara satu sama lain. Artinya tak akan rapat persaudaraan kita. Bila kita bermusafir, ini peluang untuk kita menanamkan ukhuwah. Dia samalah sama ada musafir haji contoh. Bila kita musafir haji, setengah orang dia suka jalan seorang-seorang, mana tahu takut jumpa wali, jumpa malaikat. Maka dia tak sukalah berjalan ramai-ramai. Dia bawa diri seorang dia, akhirnya hilang. Sampai kat Padang Arafah contoh, kita disunatkan berkumpul di setempat. Sampai di Mina misalnya, sunat berkumpul setempat. Kita sampai di Mekah, sunat berkumpul setempat. Jalan pun biar berjalan 5-6 orang. Tapi kalau ada setengah nak, mereka beranggapan baik kami jalan seorang supaya saya jumpa benda aneh, benda ajaib, maka berjalanlah. Akhirnya tersesat. Itu yang ramai sesat pada musim haji, yang sesat ketika musafir, yang sesat ketika mana berkemah, yang sesat ketika mana mendaki gunung dan sebagainya. Puncanya kerana mereka jauh bersendirian seorang-seorang. Tapi kalau mereka kumpul ramai-ramai, andai kata sesat pun dengan jumlah yang besar, tak akan bagi mudarat, sebab mereka ramai. Jadi Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana peranan syaitan dalam membentuk sifat kita bila kita bersendirian, dan dalam mengganggu kita ketika mana bersendirian. Tetapi syaitan tak mungkin ganggu kita bila kita berkumpul ramai-ramai. Dan bila kita tidak bersendirian, disebut dalam hadis yang lain, innama yakulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyata. Serigala pun, Nabi memperumpamakan syaitan kepada serigala, dia akan makan kambing yang bersendirian. Kambing yang duduk dalam grup, dia tak dimakan. Dia cari kambing yang bersendirian, yang tu yang dimakan. Singa dan harimau pun kalau diburu binatang, dia pecahkanlah dulu benda kesatuan tu, biar ada seekor bersendirian, maka yang tu dimakan. Dia tak berani nak serang semua. Walaupun singa tu kuat, walaupun kita katakan harimau tu kuat, tapi dia tak akan makan, melainkan dicari binatang yang bersendirian. Tapi binatang yang dikumpul, yang dihimpunkan, yang berkumpul sesama mereka, agak suka bagi binatang-binatang pemangsa ini untuk makan. Demikian juga syaitan. Syaitan tidak mungkin mengganggu kita bila kita ramai-ramai. Tapi kalau kita seorang, mudah dia campurkan rasa was-was, dia campurkan rasa takut, dia campurkan kita fikir bukan-bukan. So kalau kita ramai-ramai, kita tak fikir bukan-bukan. Mungkin kita bercakap bukan-bukan, tapi fikir tak. Tapi kalau kita bersendirian, kita akan fikir macam-macam. Kita akan fikir ketakutan demi ketakutan, dan ini menjadikan diri kita makin lama makin takut. Dan itu punca histeria, baik bagi perempuan atau bagi lelaki. Sebab dia fikir benda-benda yang pelik-pelik. Syaitan campur pada dia benda yang menakutkan. Akhirnya dia nampak orang lain tak nampak. Sebab bila nampak sesuatu yang tak nampak, berarti kita terlalu fikir sangat.
Bila terlalu fikir sangat, kita pun nampaklah muka tak ada wajah, manusia tak ada wajah lah, beginilah sifatnya. Akhirnya rebah seorang dalam tandas. Kerana itu tidak digalakkan kita bersendirian. Wa an Sahli ibni Amri wa qila Sahl ibn Rabi' ibni Amri al-Ansari al-ma'ruf bibni Hanzaliyah wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu ta'ala anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahikahu dhahruhu bi batnihi wa qala ittaqullah fi hadzal bahaim al-mu'jamah farkabuha salihatan wa kuluha salihatan, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Sahabi Amru atau namanya sahabi Rabi' bin Amru Al-Ansari atau dikenali dengan nama Ibnu Hanzaliyah, dan dia merupakan salah seorang yang terlibat dalam perjanjian Ridwan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW melihat seekor unta yang hampir belakangnya itu menyertai perutnya. Lalu Rasulullah berkata, takutlah kamu pada Allah pada binatang-binatang ini, maka hendaklah kamu menunggangnya dengan baik dan kamu makannya dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Yang pertama yang meriwayat hadis ini ialah sahabat yang terlibat dalam bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ialah suatu perjanjian yang apabila Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, Nabi pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah dan haji. Nabi nak tunai umrah dan haji. Tetapi bila Nabi sampai di Hudaibiyah, Nabi SAW dilarang masuk ke Mekah. Musyrikin Mekah yang masa itu kuasai Mekah. Lalu Nabi SAW menghantar Uthman bin Affan bagi berunding, kami datang ni, kami cuma nak buat umrah, kami bukan nak perang, kami bukan nak ganggu kamu, kami cuma suruh kamu beri laluan pada kami untuk kami melakukan umrah. Maka Uthman yang dihantar ni tiba-tiba tak balik, 3 hari tak balik. Maka heboh berita bahawa Uthman sudah dibunuh. Ini menyebabkan Nabi SAW cukup marah, kerana ini suatu pengkhianatan. Belum ada wakil yang dihantar untuk berunding dibunuh dan sejarah. Tiba-tiba musyrikin Mekah buat. Mereka buat pula di kota Mekah yang suci, walaupun ia khabar angin. Oleh kerana dalam situasi seperti itu dan tak ada orang yang menafikannya, maka Rasulullah SAW berbai'ah, yakni meminta janji setia para sahabat untuk perang sampai mati, sampai ke titisan darah terakhir. Perjanjian ini dilakukan di sebatang pokok, di bawah pokok. Pokok itu bernama pokok Ridwan. Pokok itu nama Ridwan. Lalu mereka pun bersumpah setia ketika itu, dan jumlah mereka ialah 1,500 orang. Bila musyrikin Mekah dengar, maka mereka begitu takut, sebab Nabi nekat untuk menyerang Mekah disebabkan mereka menangkap dan membunuh Uthman. Lalu mereka menghantar wakil Suhaib bin Amr bagi menyatakan Uthman selamat. Dia sebenarnya ziarah keluarga dia ramai sangat, walaupun Nabi tahu itu helah dia. Memang Uthman masih ada keluarga dekat Mekah, tapi sebenarnya mereka sengaja memenjarakan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala. Lalu mereka minta Rasulullah balik tahun ni, biarlah datang tahun depan. Maka termaterilah perjanjian Hudaibiyah. Orang-orang yang terlibat dalam janji setia bai'ah Ridwan ialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat-sahabat ni dimuliakan oleh Allah, dan mereka ialah ahli syurga. Mana-mana yang terlibat dengan perjanjian Ridwan, mereka adalah ahli syurga. Sebab itu bila disebut sahabat ni, maka disebut dia adalah salah seorang yang terlibat dalam perjanjian Ridwan atau bai'atul Ridwan. Beliau menceritakan, satu ketika Nabi SAW melihat seekor unta yang diletak barang banyak-banyak belakang dia, sehingga belakang itu nak rapat perut dia. Dia punya beratnya barang. Artinya unta tadi diletak sepenuh-penuhnya barang, sampai mata tak mampu unta tu nak bawa. Maka hampir dia, perut dia nak mencecah bumi. Belakang itu macam sama dengan perut dia, nak cerita beratnya dia, barang-barang yang dibawa. Maka Nabi SAW menegur. Nabi kata, takutlah kamu pada Allah, jangan zalim binatang kamu. Kamu tunggang dia dengan baik, ataupun kamu sembelih, kamu makan dia dengan baik. Artinya, kalau kamu ada kenderaan, jangan bebankan kenderaan kamu di luar kemampuan dia. Walaupun Nabi bercakap tentang binatang yang bernama unta, yang bernama kuda atau sebagainya, sebenarnya ia meliputi semua. Kalau kita ada kereta, jangan bawa beban lebih, bahaya. Kerana kereta tu mungkin direka untuk 5 orang, kita pun masuk 10 orang. Kita menzalimi kenderaan.
bukan kita membahayakan diri kita. Lori itu boleh bawa 3 tan, kita sumbat 6 tan. Maka ini boleh membahayakan orang lain, membahayakan kenderaan itu sendiri, membahayakan kita. Sebab itu tidak salah pemerintah buat undang-undang, siapa yang bawa lebih muatan maka dia perlu didenda. Kerana dia mengakibatkan bukan sekadar mudarat pada pembawanya, tapi dia boleh mudaratkan orang lain. Ya, kita dengar cerita hamba Allah yang naik KTV lah 10 orang, akhirnya aksiden mati belakang. Maka ini suatu musibah besar. Ya, kita bersimpati, namun cara naik kereta sampai 10 orang ni cara tak munasabah. Dan kalau kita kereta ni paling ramai pun 5 orang okey lah, tapi sampai boleh sumbat 10 orang. Akhirnya bila berlaku kemalangan, saya dapat bayangkan siapa yang melakukan kezaliman. Ialah itu musibah dia. Tapi dari sudut kita melihat, ini di antara perkara yang daripada asas lagi sudah bertentangan dengan syarak. Bila kita bawa ni, kita kira-kira kenderaan tu mampu tanggung bawa. Dan juga bila berlaku apa-apa yang tidak baik, paling kurang minimum kemalangan jiwa. Ni tak sekali mati apa 20 orang, 30 orang. Ingat naik bas, tak naik kereta. Mungkin ini satu benda yang perlu kita lihat. Nabi SAW pernah sebut benda ni. Nabi kata kalau kamu ada kenderaan, maka jangan beban dia di luar kemampuan dia. Walaupun saya katakan Nabi bercakap dengan konteks unta, tapi sebenarnya Nabi juga bercakap tentang konteks satu kenderaan. Kenderaan jangan dibebankan benda yang di luar kemampuannya, kelak dia boleh mendatangkan mudarat, bukan sekadar pada kita, pada orang lain juga. Jadi kalau lori-lori saya bayangkan dibawa yang